Okay, so hari ni kita nak masuk subtopik 5.7 iaitu gelombang elektromagnet. Okay, gelombang elektromagnet. Dia terdiri daripada dua perkataan lah sini, elektrik dan magnet. Okay, elektrik dan magnet. Ada elektrik, ada magnet. Okay, so kita tengok sejarah dia dulu, sejarah gelombang elektromagnet ni. Pada tahun 1801, pada abad ke-17 tu, abad ke-19, okay, 1801, Thomas Young menunjukkan cahaya ialah gelombang menerusi eksperimen interferen cahaya. Kalau sebelum ni kita ada, saya pernah sebut pasal apa tu, Dirichlet Young, eksperimen mengukur eksperimen interferen gelombang. Okay, dia ada buat satu alat, Dirichlet Young nama dia. Berkekor pula dah. Dirichlet Young. Okay, dia buat satu alat, ada dua celah, yang mana cahaya tu boleh melalui dua celah dan dia membelau dan dia berlaku superposisi, yang mana superposisi itu adalah interferen gelombang. Okay, jadi membuktikan bahawasanya cahaya ni adalah sejenis gelombang yang boleh dibelau. Okay. Pada tahun 1862, James Maxwell mengemukakan teori gelombang cahaya, iaitu gelombang elektromagnet. Maxwell mula kata cahaya ni adalah salah satu daripada tim ataupun kumpulan gelombang elektromagnet. Okay. Pada 1887, Heinrich Hertz menjana satu jenis gelombang elektromagnet yang lain, iaitu gelombang radio. Okay. Adik-beradik kepada gelombang cahaya ni ada satu, nama dia gelombang radio. Dan orang yang pertama menjana dia adalah Heinrich Hertz. Sebab tu kalau kalau frekuensi dia letak berapa hertz. Hertz tu berasal daripada inilah, saintis ni lah. Okey, pada abad ke-20 iaitu 1900 ke atas lah. Okey. Gelombang elektromagnet terdiri daripada didapat rumuskan bahawasanya gelombang elektromagnet ni adalah mempunyai 7 jenis. Jenis yang pertama sinar gamma, sinar X, sinar ultra-ungu, cahaya nampak, sinar inframerah, gelombang mikro dan gelombang radio. So 7. Yang mana ketujuh-tujuh ni ada persamaan dan dibezakan oleh beberapa ciri. Dia ada persamaan dan ada perbezaan juga. Macam kita dengan adik-beradik kita lah, ada persamaan kita sama mak ayah dah. Perbezaan mungkin kulit tak sama ke, gitu contoh. Okey. So, ciri-ciri gelombang elektromagnet ni, gelombang elektromagnet terdiri daripada medan elektrik dan medan magnet yang berayun secara berserenjang antara satu sama lain. Okey, dia terdiri daripada medan magnet dan medan elektrik. Gabungan daripada dua tu dalam keadaan berserenjang, so terhasillah gelombang elektromagnet. Okey, gelombang elektromagnet mempunyai ciri-ciri berikut. Merupakan gelombang melintang. Dia persamaan dia semua 77 itu adalah gelombang melintang. Tidak memerlukan medium perambatan. Dia boleh merambat dalam semua benda. Kaca ke, udara ke, vacuum ke. Dia tak sama macam gelombang membucu. Kalau gelombang membucu, dia nak medium seperti gelombang bunyi. Dia perlukan udara untuk merambat. Kalau tak ada udara, kalau vacuum, dia tak boleh merambat. Sebab apa? Tak ada getaran molekul. So dia boleh merambat melalui vacuum. Halaju dia adalah 3/10⁸. Semua tu ke-77 tu bergerak dengan halaju yang sama, iaitu halaju cahaya 3/10⁸, dan bergerak dengan lebih
laju yang lebih kecil dalam medium. Maksudnya kalau dia masuk dalam medium kaca ke, medium udara ke, dia berkuranglah sikit dia punya laju tu, tapi tetap lagi tinggi. Okey, menunjukkan fenomena gelombang-gelombang tu dia boleh menunjukkan fenomena yang kita belajar sebelum ni, pantulan, perbiasan, pemberlawan dan interference. Kalau sesuatu tu dikatakan gelombang, dia mesti boleh pantul, dia boleh bias, dia boleh belau dan boleh interference. Baru dikatakan gelombang. So ketujuh-tujuh gelombang tadi adalah tunjuk fenomena-fenomena. Jadi dia dikategorikan sebagai gelombang. Okey, terdapat 7 gelombang elektromagnet membentuk spektrum yang selanjar dikenali sebagai spektrum elektromagnet. Kita ada spektrum cahaya. Cahaya tu ada 7 warna pula. Tapi cahaya ni tergolong dalam elektromagnetic spektrum pula. Dia ada 7 adik-beradik lain pula cahaya. Okey, dia ada infrared, microwave, radio wave, ultraviolet, x-ray, gamma, kan? Okey, ni yang saya dah kata tadi, kalau cahaya nampak tu cahaya biasa, dia ada 7 lagi adik-beradik dia, iaitu cahaya merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo, ungu, adik-beradik dia. Okey, terangkan tenaga yang dibawa oleh gelombang elektromagnet berkadar terus dengan frekuensi dia. Okey, bermakna sinar gamma dan sinar X membawa tenaga yang besar. Okey, tenaga tu bergantung kepada frekuensi. Tenaga tu amplitude lah, amplitude dia. Jadi frekuensi tinggi membawa tenaga yang besar. Maksudnya kalau frekuensi tinggi dia boleh pergi jauh, dia boleh bawa tenaga tu dalam keadaan yang banyak. Okey, dua jenis gelombang ini perlu diurus dengan keadaan yang betul supaya penggunaan tidak membahayakan pengguna. Okay, sinar X dan sinar gamma ni seperti yang kita tahu, memang tenaga dia tinggi, dia boleh menembusi apa saja. Kecuali plumbum dengan konkrit yang tebal. Kita boleh. So dua benda ni kita kena berjaga-jaga. Kita kena alert semua. Jangan beri dia bocor, jangan beri dia keluar. Kalau dia keluar, kalau kena pada hidupan tu boleh mutasi, cacat, okay, mematikan sel. Okey. Aplikasi gelombang elektromagnet. So gelombang elektromagnet ni dia ada masing-masing, dia ada kegunaan dia. Antara tujuh gamma dia ada kegunaan dia. Gamma kegunaan dia untuk menghasilkan tenaga. Tenaga nuklear. Kita nak hasilkan tenaga nuklear, kita guna sinar gamma biasanya, ataupun kita nak dalam bidang pertanian. Kita nak supaya serangga tu tak membiak terlalu cepat, so kita boleh pancarkan sinar gamma, serangga tu dia akan jadi mandul, so dia tak boleh membiak. Okey, banyaklah sinar gamma punya kegunaan. Lagi sinar X pun sama, kebanyakannya kita buat untuk scan, nak scan tulang yang patah, scan kecederaan, darah beku ke, okey. Lagi kalau Ultra ungu pula ada kegunaan dia. Ultra ungu, nanti kita tengok apa kegunaan ultra ungu. Infrared pun sama, ada kegunaan dia. Okey, kita tengok aplikasi dia. Kalau gelombang radio dulu, kita ambil gelombang yang paling rendah frekuensi dia. Rendah frekuensi dia. Dari segi 7 beradik itu, yang paling rendah sekali frekuensi dia adalah gelombang radio. Okey, kalau kita tengok rumus V sama dengan F lambda. Laju dia tetap ke-77 itu adalah sama. So yang berubah dia adalah frekuensi dengan lambda. So V per F sama dengan lambda. Okey. Lambda dengan F ni berkadar songsang. Okey. Jadi kalau frekuensi tinggi, lambda pendek. Lambda pendek. So jadi kita ambil frekuensi paling rendah sekali, gelombang radio, frekuensi dia rendah. Jadi lambda dia paling besar. Lambda dia paling besar. Okey. Sebab tu dia gelombang radio ni digunakan untuk komunikasi.
Komunikasi radio, komunikasi telefon, dah. Sebab apa? Sebab lambda dia panjang, dia mudah dibelau. Kalau duduk di sebalik bukit pun boleh dapat lagi signal. Sebab apa? Sebab dia mudah dibelau. Okey. Jadi ayahnya. Tak boleh Jadi penyiaran radio, TV pun semua guna gelombang radio. Sebab apa? Dia mudah dibelau dan dia boleh pergi agak jauh lah. Dia boleh pergi jauh. Beberapa kilometer dia boleh pergi. Daripada pemancar ke penerima, dia boleh pergi beberapa kilometer. Macam telefon kita ni guna gelombang radio lah. So gelombang radio, kalau kita terlalu jauh pun tak dapatlah signal tu. Tapi kalau kita berada pada radius dia, maksudnya dalam 1 km, 2 km daripada dia punya pemancar, kita akan dapat signal. Sebab apa? Sebab gelombang radio mudah dibelau. Sebab apa mudah dibelau? Panjang gelombang dia panjang. Okey. Okey, komunikasi tanpa wayar, Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee, Z-Wave, itu adalah dia punya aplikasi dia. Gelombang mesin gelombang milimeter untuk mengimbas badan penumpang di dalam kapal terbang. Dan kita nak naik tu, naik kapal terbang tu dia imbas dulu. Dia guna gelombang radio. Takut kita bawa pisau ke apa, dia tak berilah barang-barang macam tu. Okey. Kalau next adalah yang tinggi sikit dia punya frekuensi, iaitu gelombang mikro. Kelebihan gelombang mikro ni, kita boleh buat alat komunikasi yang berjarak sangat jauh seperti radar, antara dua satelit. Satu satelit negara Iran contohnya nak berkomunikasi dengan satelit negara Jepun, kan jauh lah. Jauh, jadi dia gunakan gelombang mikro. Sebab gelombang mikro ni nak berbanding dengan gelombang radio, frekuensi dia lebih tinggi daripada gelombang radio. Jadi gelombang mikro ni ada tenaga yang lebih, maka dia boleh pergi dengan jauh. Dia boleh pergi dengan jauh. Okey Jadi pemerangkap laju pun sama. Pemerangkap laju kan kita ada speed track lah. Kalau naik laju lebih daripada tu, dia akan saman kita. Dia gunakan gelombang mikro juga. Okey. Memasak menggunakan gelombang mikro. Okey, ketuhan gelombang mikro tu frekuensi dia hampir sama dengan frekuensi asli air. Jadi maka bahan yang ada air, kita letak gelombang mikro dalam dia, dia akan menggelegak. Sebab apa? Sebab dia dipaksa untuk bergetar. Kita dah belajar sebelum ni kan, resonan antara gelombang. Okey, kalau ada gelombang yang sama frekuensi dengan gelombang asli, dia akan menggetarkan getaran paksa, dia panggil. Dia memaksa. Macam penyanyi soprano tu, dia nyanyi gelombang dia sama dengan gelombang gelas. Jadi gelas tu akan bergetar, maka berlakulah retak, pecah. Okey, lagi sinar inframerah, infrared kita guna tu. Infrared ni banyak kegunaan yang jarak dekat-dekat lah. Sebab apa? Sebab infrared ni terhasil daripada objek yang panas. Objek panas dia panas, dua sinaran infrared. Jadi haba ni nak transfer melalui udara, dia banyak rintangan, jadi dia cepat habis. Sebab tu infrared ni dia tak boleh ke jarak jauh. Macam remote kereta. Remote kereta banyak guna gelombang radio. Sebab jarak yang jauh. Okey, kalau jarak yang dekat seperti remote TV, DVD ke, apa lagi? Dia kegunaan untuk memasak. Okey, ketuhan pemanggang, ada untuk alat memasak tu dia guna infrared. Dia boleh panaskan makanan. Tapi orang kata tak sesuai untuk memasak, untuk nak panaskan makanan segera boleh lah. Untuk memasak orang kata tak sesuai guna sinaran infrared ni. Kita kena guna dapur biasa. Sebab apa? Sebab bila dapur biasa ni kita beri haba, dia boleh mematikan kuman-kuman apa semua. Berbanding dengan sinaran inframerah ni, biasa dia
Dia hanya panaskan saja, dia tak mematikan kuman. Jadi tidak digalakkanlah untuk menggunakan dapur sinar infrared. Induction dia panggil. Okey. Lagi untuk melihat dalam gelap. Kalau awak tengok CCTV tak? CCTV sebab apa? Kalau kita tutup lampu pun dia boleh lagi capture video. Dia boleh nampak lagi pencuri dalam keadaan gelap. Sebab dalam masa yang sama dia memancarkan sinar infrared. So infrared tu dia macam pergi dan hantar maklumat lah pada kamera tu. Azan tu kita berhenti sekejap. Hari ni tak ramai nampaknya. 23 orang saja yang join. 3 orang tak masuk. Okey, kita sambung Okey, dalam kamera infrared, okey, teropong infrared macam apa misi askar-askar kan. Dia nak pergi biasa dia serang musuh pada waktu malam tau. Masa orang tak nampak. Jadi apa alat yang dia pakai untuk
dia nak nampak tu, dia guna teropong infrared tu lah. Kalau tengok cerita-cerita orang putih banyak pakai tau, nak pergi serang suatu tempat ke apa ke, dia pakai teropong infrared, so dia boleh nampak. Okey, mengeringkan cat pada kereta, infrared juga. Rawatan sakit otot, okey. Alat kawalan jauh untuk televisyen dan pemain DVD, itu antara sinar infrared lah. Ataupun kita nak buat apa lagi, biasanya alat kawalan jauh lah. Nama je alat kawalan jauh, tapi dia tak boleh pergi jauh pun, dia boleh pergi dalam keadaan beberapa meter sahaja lah. Next adalah cahaya nampak. Cahaya nampak ni paling kita nampak sekali, dia membolehkan benda hidup untuk melihat. Tanpa cahaya kita tak boleh nampak lah. Okay. Untuk fotografi, kalau kita nak menghasilkan suatu gambar ataupun video, kita perlukan pencahayaan yang bagus lah. Okay. Jadi kalau kita tak ada cahaya, maka gambar tu akan jadi kabur dan gelap. Okay. Fotosintesis untuk tumbuhan hijau kalau cahaya. Lagi cahaya nampak ni boleh gunakan, kalau kita guna keamatan yang tinggi, dia boleh jadi cahaya laser. Mana cahaya laser ni boleh potong logam, boleh potong semua jenis logam ni boleh. Potong pemata lah. Dan penghantaran maklumat melalui gentian optik. Ni teknologi baru ni adalah gentian optik, yang mana maklumat-maklumat dihantar dalam bentuk cahaya lah. Kita pakai Unify, apa lagi, Times lah. Dia guna teknologi gentian optik. So halaju dia sangat tinggi, maka sebab tu kita boleh dapat internet berhalaju tinggi sekarang. Tak ada masalah. Kalau dulu guna kabel ni lambat sikit lah. Okay. Lagi cahaya ni kita boleh buat sebagai sensor dah. Sensor robot. Kalau siapa minat dalam bidang robotik, banyak dia menggunakan sensor cahaya. So dia boleh detect jarak apa dah. Macam sekarang ni kalau contoh, kalau saya beli kereta BMW tu, dalam kereta dia tu ada satu button, kalau kita tekan dia boleh gerak sendiri, dia boleh masuk parking. Kita tak kawal pun, kita biar dia masuk parking. Dia menggunakan sensor-sensor cahaya, tepi, kiri, kanan, dia pun detect. Kalau ada objek, dia tak gerak. Kalau tak ada objek, clear, dia pun boleh masuk. Sekarang ni teknologi untuk parking je lah, dia punya auto drive dah. Mungkin pada suatu masa lagi, setahun 2 tahun lagi, kita tak payah driver, kita set je tempat kita nak pergi, kereta tu boleh buat sendiri dengan ada cahaya-cahaya, sensor-sensor. Siapa tahu dah, sebab teknologi sekarang ni semakin canggih. Okay, next, sinaran ultra ungu. Adik-beradik dia juga ultra ungu. Yang mana kita tahu ultra ungu ni kalau kena pada kulit kita, dia boleh menyebabkan kanser kulit. Kalau kena pada organ-organ kita, dia boleh merosakkan sel. Dia adik-beradik sinar gamma, adik-beradik sinar X juga. Okay, jadi banyak kegunaan dia juga ni, sinar ultra ungu. Walaupun dia berbahaya, kalau kita gunakan dengan betul, dia boleh mengeraskan bahan tampalan gigi. Kita tengok kalau macam kita tengok nak tampal gigi, dia tak masuk benda yang keras, dia masuk benda yang lembek dulu. Dia masuk lembek, lepas tu dia pun pancarkan ultra ungu. Dalam masa 1 saat je, benda tu akan jadi keras. Sama macam gigi asal kita. Lagi nak sahkan kesahihan wang kertas. Okay, kalau RM50 itu kita beli, mungkin ada yang buat kertas palsu dah. Jadi kalau kita nak check betul-betul, dia ada mesin satu, kita letak bawah tu, dia akan menghasilkan satu pantulan yang kita nampak jelas wang tu adalah wang original. Ada hologram dia panggil. Rawatan penyakit kuning pada bayi. Sebab apa kalau bayi ada sakit kuning, dia pun orang tua zaman dulu dia nasihatkan letak bawah sinaran cahaya matahari. Sebab cahaya matahari tu ada ultra ungu, jadi dia boleh merawat penyakit kuning. Kalau kita pergi hospital, dia tak letak bawah cahaya matahari kan panas lah.
Dia pun letak masuk dalam incubator dia tu, dia pancar cahaya warna ungu. Tu nama dia cahaya ultra ungu. Okey, lagi dia nak buat tulenkan air minuman. Air minuman yang kita minum tu 80 sen tu. Jadi kalau kita nak betul-betul tulenkan dia, kita bagi sinar ultra ungu. Lagi nak spraykan alat perubatan dan makanan. Contohnya baru je lepas pembedahan, nak buat pembedahan lagi. Alat yang digunakan adalah alat yang sama tak? Mungkin orang tu ada penyakit atau kuman ke apa ke. Jadi nak guna alat tu mesti dia kena bunuh dulu kuman. Nak bunuh kuman tu dia guna ultra ungu. Penserilan, nak pastikan alat tu dah bersih tak? Lagi alat perangkap serangga, kalau kita pergi kedai-kedai makan ada cahaya warna ungu tu, tiba-tiba lalat masuk, tu alat guna ultra ungu juga. Lagi sinar X. Sinar X ni pun biasa kita dengar juga, yang mana sinar X membantu doktor mengesar retakan, patah tulang, memeriksa organ dalaman, menentukan keaslian lukisan. Kita beli lukisan tu berjuta-juta harga contohnya dijual. Rupanya lukisan dia tu dia betul stack jadi nak pastikan dia betul-betul lukis guna cat, kita boleh guna sinar X-ray menentukan keaslian dia. Okey, sinar gamma last kali membunuh sel kanser, radioterapi kita tahu penserilan alat pembedahan, perubatan, digunakan dalam industri prosesan makanan supaya makanan tahan lama tak? Macam bawang, kita beli bawang tu comel-comel lagi. Sebenarnya bawang tu dah 2 tahun dah tu dia, tapi comel lagi. Macam mana dia buat? Dia pancarkan sinar gamma supaya tunas yang biasanya bawang ni kalau kita letak dekat lembab sikit, dia akan tumbuh pula pokok bawang, dia akan bercambah. Jadi dia nak pastikan benda tu sentiasa dalam keadaan yang sama, dia pancarkan sinar gamma. Okay, yang mana sinar gamma ni dia akan matikan sel yang baru nak tubik, pelunasan. Baru nak tubik, dia pun pancar masuk balik. Jadi benda tu boleh bertahan lama. Macam bawang ke, buah ke. Kita beli buah strawberry daripada Australia. Kan Australia kan jauh. Buah strawberry pula dia cepat rosak. Jadi nak tahan lama dia pancarkan sinar gamma. Okey, so tamatlah untuk bab kelima, iaitu gelombang elektromagnet. Okey, ada soalan tak nak tanya? 23 orang yang ada. Ada soalan nak tanya tak? Ada yang tak faham ke, nak tanya ke? Saya suka tajuk ni. Kalau keluar soalan-soalan SPM, paling suka saya nak jawab. Sebab apa? Sebab dia seronok. Seronok kalau kita dapat belajar ilmu yang banyak daripada gelombang-gelombang ni. Banyak benda yang kita tahu. Gelombang mikro, gelombang radio, kegunaan dia. Dengan teknologi, oh betul lah dia guna tu. Okey, ada soalan daripada Daniel. Dia tanya, tak bahaya ke kalau kita sinarkan sinaran gamma pada buah? Okey, gini macam ni. Buah tu dia comel lah. Kita kutip-kutip dia comel. Lepas tu dalam 2-3 hari dia nampak macam ada bakteria hinggap. Suatu makanan ni dia rosak disebabkan oleh bakteria. Mana bakteria? Sebab apa nasi tu cepat basi? Sebab kita buka, terdedah kepada udara. Dalam udara ni ada bakteria. Bakteria pun hinggap, dia pun menghasilkan rembesan, macam rembesan asid itu. Benda tu yang jadi busuk tu. Jadi untuk makanan ni, kalau kita nak mengelakkan daripada bakteria tu hinggap pada makanan, makanan ni kalau tak ada bakteria, dia boleh tahan sangat lama. Sebab ada bakteria itulah yang penyebab makanan ni cepat rosak. Jadi tujuan kita pancarkan sinar gamma tu adalah untuk bunuh bakteria tu. Makanan yang ada, kita pancar sinar gamma, bakteria yang ada tu akan mati. Sinar gamma tu hilang dah.
hilang dah. Dia baru dia jual. Dia pancarkan sekali. Sekali. So maksudnya bukan dia macam racun. Kalau kita sembuh racun tu melekat di makanan dah. Ni sinaran saja, sinar. Kita sinarkan dia, sekali dia lalu, dia bunuh bakteria, maka dia akan hilang lah. Okay? Makanan tu kita jual, kita makan, tak ada kesal pada kita. Kecuali kalau kita tengah makan. Kita tengah makan, orang tu pun sinarkan gambar pada kita. Pada masa tu, dengan kita sekali lah mati. Tapi dia ambil, dia letak dalam satu bekas, dia letak dalam satu bilik, dia pancarkan sekali. Macam cahaya, kita ambil lampu suluh, kita pancarkan. Adakah cahaya tu melekat pada buah tu? Tak lah. Cahaya tu akan tersebar. Sama konsep dia gitu. Jadi buah tu selamat untuk dimakan. Kalau sama macam bawang juga, bawang. Kalau dia tengok 2-3 hari, nampak bawang tu macam ada percambahan nak tumbuh pucuk, lepas tu dia pancarkan sinar gamma, pucuk tu akan masuk balik. Dia macam nak keluar, masuk balik. Sebab ada sinar gamma tu yang bunuh pucuk pada depan. Tapi kalau kita beli bawang tu balik 2-3 hari je tengok, bercambuh sebab kita tak pancarkan sinar gamma. Boleh faham? Boleh faham tak? Boleh. Okay, baik. Okay, saya nak tanya, siapa tak ada hari ni? Siapa yang tak ada hari ni? Ada 23 orang. 3 orang tak ada. Adakah orang yang sama? Iya ada tak? Iya. Tak ada. Iya tak ada. Sekejap saya buka tu sekejap. My drive. Saya nak cari orang. Sekejap Yang tak ada cuma iya. Yang kedua, siapa tu? Tak bagi semua. Zahidah tak? Zahidah memang tak ada. Zahidah tak ada. Iya. Seorang lagi siapa Daring ada. Meru. Amru tak ada? Okay, baik. So 3 orang tu okay. Saya nak awak buka muka surat ni, buku modul modul merah tu. Cuba awak buat muka surat 180. Muka surat 180. Bahagian B. Boleh tak? Tak perlu hantar. Kita akan bincang pada esok. So esok boleh check lah. Jawapan awak buat tu betul ke tak? So boleh menguji minda. Boleh tak? Boleh. Terima kasih banyak. Okay, itu saja untuk hari ni. Harap buatlah deh. Sekejap je, nampak je soalan panjang tu, tapi jawapan dia pendek-pendek je tu. Esok boleh cek jawapan semasa perbincangan. Minggu depan baru kita nak masuk tajuk yang ke-6. Esok saya nak buat macam ulang kaji bab ni balik. Kita kena ulang balik. Boleh Boleh. Okay Okay, itu saja untuk hari ini. Wallahualam. Terima kasih kerana hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Astagfirullahaladzim.